Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu mati sebagai seorang Islam. Terima kasih kepada semua yang sudi join pada pagi ini bersama dengan saya yang dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB. Saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat. Dan sebelum saya mula dengan lebih jauh, saya ingin mulakan sedikit dengan selawat untuk nak bagi peluang beberapa perkara. Pertama, untuk orang semua cekkan audio saya, okey tak okey, untuk tulis dalam Facebook. Kalau okey, tulis A5 V5. Kalau dekat page KPLB pun sama juga. Okey, Tuan Pengurusi hantar tangan logo ni best. Saya kata tak apa, saya nak try daripada saya sendiri juga sebagai permulaan hari kita. Semoga ada keberkatan insya-Allah. Dan yang kedua, untuk Tuan Pengurusi Abang Yazid kita, supaya ada kawan-kawan yang masih baru nak start duduk di meja kerja, dia baru nak adjust apa semua, jangan kalut, buat pelan-pelan, insya-Allah akan ada peluang untuk mula sama-sama. Jadi tak ada lah tiba-tiba ni kan. Kita cubalah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi sallallahu sallam alaihi. Salatullahi salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
habibillah. Alright. Terima kasih kepada semua yang respon. Tuan Pengurusi, nampaklah kita tak sorang-sorang. Kalau tak ingat macam duk cakap sorang-sorang. Kan? Pokok itu pun ikut berselawat. Dah di pokok ni kawan-kawan lah duduk kat office ni. Dia tengok macam kosong. Ustaz, main lah buah pokok sekali. Dia hantar main pokok terbang main duduk ni. Orang kata mukjizat zaman sekarang. Pokok bergerak. Okey. Jadi, terima kasih kepada semua. Marilah sama-sama kita nak mulakan majlis hari ini. Majlis hari ini special atas beberapa perkara. Banyak perkara special. Saya akan bagi tahu specialnya majlis hari ini kenapa. Tapi bagi kita mula dulu. So, mari kita sama-sama kita mulakan majlis yang special ni dengan surah Al-Fatihah. Niatkan. Al-Fatihah ini kita nak hadiahkan kepada junjungan Nabi SAW, kepada ahli keluarga baginda, isteri-isteri baginda, sahabat-sahabat baginda, dan kepada sekalian kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, khususnya kepada warga kerja KPLB, dan khusus kepada mereka yang mungkin masa Covid ni ada yang pergi dahulu daripada kita. Kita hadiahkan Fatihah tu untuk mereka juga, sebab kalau mereka hidup mungkin mereka ada dengan kita sekali pada hari ini. Jadi kepada semua juga, dan kepada kawan-kawan yang berada di KL, supaya Allah surutkan banjir semua balik, bagi jadi elok balik. Baru nak bernafas, orang kata sirih junjung apa patah, dia bukan, kan kalau kita ada istilah Melayu tu kata bagai sirih naik junjung. Yang ni bukan, yang ni sirih junjungan patah. Dia baru nak senang susah balik, baru nak senang susah balik. Dia macam tu kehidupan masyarakat hari ni. Kita niatkan Al-Fatihah ni untuk semua juga yang mana kena Covid supaya sembuh. Sebab ramai yang tengok kita ni, kita niatkan barakah semua orang. Kita tak tahu yang tengok kita ni mungkin ada wali Allah dan sebagainya. Kita niatkan yang mana yang tak kena lagi jangan kena Covid. Yang mana yang tengah nak mulakan hari supaya Allah bagi mudah hari dia. Yang mana yang baru nak mula kerja, Allah mudah kerja dia. Bagi dia dapat ilham macam mana nak buat kerja dia. Dengan berkat Al-Fatihah kita baca ini. Dengan yang demikian itu bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Hari ini special sebab kita bincang tajuk Isra' Mi'raj 1. Kita bincang pasal Rasulullah 2. Kita bincang dalam bulan Sya'ban 3. Dan kita bincang dalam keadaan kita sedang menuju bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. So apa special tiga-tiga, empat-empat ni? Yang pertama special dia, kita membincangkan Isra' dan Mi'raj. Tulis ni, siapa yang rajin, yang duk cari nota ke, yang pandai duk tulis komen, tulis yang ni dulu. Firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-32. Cuba semak balik insya-Allah kalau ni nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب Sadaqallahul Azim. Itu yang pertama, antara yang nota paling besar sekali hari ini. Apa dia? Zalika, yang demikian itu. Wa man yu'azzim, siapa-siapa meraihkan, membesarkan, meriahkan sya'air Allah, tanda-tanda syiar Allah, kebesaran Allah. Dan semua orang sepakat, betul? Isra' Mi'raj adalah salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bukan kita kata,
Dia sebaliknya ayat Quran tu sendiri yang sebut. Apa dia? Allah sebut dalam surah Al-Isra ayat 1, Allah kata Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Tu ayat dia, linuriyahu min ayatina. So Allah beritahu, kami buat Isra' Mi'raj ni untuk menunjukkan kekuasaan kami. Allah Ta'ala punya kuasa. Dapat dah? Jadi kita semua sepakat Isra' Mi'raj tanda kekuasaan Allah. Jadi baca balik ayat surah Al-Hajj tadi. Siapa-siapa meraihkan, membesarkan, mentazimkan, memeriahkan, meraihkan, menyambut tanda-tanda kebesaran Allah. Apa Allah kata? Fa innaha min taqwal qulub. Dia adalah daripada tanda hati orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan yang mana klik hari ni, yang duduk dengan saya melalui Facebook KPLB atau melalui Facebook saya juga sendiri, kita sebenarnya cuba untuk bagi tahu Allah, ini adalah percubaan kami membuktikan hati kami hati orang yang bertakwa. Kami tunduk kepadamu, kami taat denganmu, beriman dengan nabimu dan patuh dengan halal haram daripadamu ya Allah. Itu penting program hari ini. Sebab itu kata arwah Tuan Guru Datuk Ismail Kamus, menuntut ilmu ada 3 niat. So kita kena niat 3 ni nak menuntut ilmu. Pertama, kita niat lillahi ta'ala untuk hilangkan kejahilan kita. Kedua, niat kita lillahi ta'ala untuk beramal dengan ilmu. Yang ketiga, niat kita lillahi ta'ala untuk nak mengajar orang yang tak tahu. Sebab tu saya kata tadi, siapa yang rajin, yang pandai, tolong tulis. Sebab ada yang tak tahu, mereka akan dapat tahu daripada apa yang kita tulis tadi. Nampak? Luar biasa kan hari ni punya pengajian kita? Yes, luar biasa. Super orang kata. Itu yang pertama. Baru pertama kita ada 4 perkara mukadimah kita. Yang kedua, kita bincang pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Isra' Mi'raj pasti berkait rapat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar membuat pendirian dengan mengatakan, kami menghubungkan silaturahim dengan keluarga Nabi lebih kami cintai daripada menghubungkan silaturahim dengan keluarga kami sendiri. Ini kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu wa ardah. Kata-kata ni jelas ada dalam hadis. Kami lebih suka menghubungkan silaturahim dengan keluarga Nabi daripada menghubungkan silaturahim dengan keluarga kami sendiri. Maknanya Rasulullah punya keluarga aula, lebih utama daripada keluarga kita. Itu keluarga Rasulullah. Bagaimana dengan tuan tubuh yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan sallallahu alaihi wasallam salawatullahi alaihim ajma'in. Itu. Kalau bincang pasal kalau keluarga Rasulullah saja lebih utama, tuan tubuh itu jauh lebih utama kita bincang daripada segala hal yang ada dalam dunia hari ini. Orang ramai tak bincang tajuk corona lebih banyak daripada bincang pasal Rasulullah. Orang ramai lebih bincang tentang kesihatan daripada bincang pasal Rasulullah. Kesihatan bincang, tak salah. Isteri saya doktor. Jadi sebab tu bila saya bercakap, saya suka bagi beberapa kaitan supaya jangan ada orang yang salah faham. Sebagian orang kata, kita tak bincang pasal kesihatan, kita tak boleh bincang pasal corona. Boleh. Tapi jangan lupa bincang juga. Jangan menafikan juga hak untuk bincang pasal Rasulullah. Kita nampak kan? Kita bincang pasal sakit kita bincang pasal negara kita, politik kita. Dalam masa yang sama, jangan nafikan yang kita patut bincang juga.
iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Bagaimana menelusuri sirah kehidupan Nabi, sirah kehidupan baginda, keluarga yang diturunkan wahyu, orang yang mendapat wahyu, keluarga yang paling bahagia, keluarga yang dijanjikan syurga, keluarga yang mendapat salam daripada Allah dengan malaikat ridwanullahu alaihim ajma'in. Wah, itu sebab tu kita bincang pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil contoh teladan bagi diri kita hari ini, insya-Allah. Insya-Allah. Saya doa supaya kita semua, Allahumma rzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan mutaqabbal. Amin. Minta ya Allah bagi kami dapat ikut Rasulullah dalam kehidupan kami, luaran kami, dalaman kami, pekerjaan kami, hidup kami, gaya kami bermuamalah daripada awal sehingga ke akhirnya mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Tu besar kan? Dan setiap bila kita bercakap pasal Rasulullah, kita akan selawat. Jadi bila kita selawat tu kita dah make sure dah pagi hari ni kita bermula dengan membaca selawat. Betul tak betul? Tadi saja saya duk sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia semua orang pakat berselawat. Dah berapa kali dah selawat pagi ni? Subhanallah. Hebat luar biasa. 3, kita membincangkannya dalam bulan Syaban. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bincang pasal Rasulullah Isra' Mi'raj dalam bulan Syaban. Subhanallah. Bulan Syaban ini Nabi sebut dalam satu hadis, au kama qala, Nabi kata apa? Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu ma baina Rajab wa Ramadan. Ada satu bulan yang orang suka ghalit. Ada satu bulan yang orang suka ghalit, tak mau bincang pasal dia. Sedangkan dia satu bulan yang hebat. Dia duduk di antara bulan Rajab dengan Ramadan. Apa nama bulan tu? Dia duduk di antara Rajab dengan Ramadan. Syaban. Bulan Syaban. Nabi abang kita lalai, ramai orang lalai. Sedangkan tahu tak semua, bulan Syaban ni ada satu ayat Quran yang luar biasa. Ayat ni tak ada berlaku dalam ayat yang lain, hanya berlaku dalam ayat ni saja, diturunkan dalam bulan Syaban. Apa dia ayat dia? Tuan-tuan hafal sebenarnya, semua yang tengok hafal. Saya baca, tuan-tuan boleh ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim. Ayat yang memerintahkan kita untuk baca selawat, kewajipan pada kita untuk selawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya rasa tak salah kot vibe saya pagi ni kira macam rancak lah, macam semangat kan, sebab saya Rasulullah excited. Dia macam ni. Bila dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua makhluk sayang Rasulullah. Semua makhluk sayang Rasulullah, cinta Rasulullah. Tetapi cerita yang dirakamkan oleh Allah dan Rasulullah dan para sahabat dalam sejarah adalah mereka yang excited lebih bila bercakap pasal Rasulullah. Nak tahu contoh dia? Dalam banyak-banyak bukit dekat Madinah ada banyak bukit sebab dia ada wadi, dia ada wadi Buthan, dia ada banyak wadi-wadi, lembah-lembah. Jadi dia ada banyak bukit-bukit. Dia ada bukit yang Nabi pacakkan bendera ketika perang Khandaq. Dia ada bukit yang Nabi kerabat ketika memanah oleh sahabat, iaitu Jabal Rummah yang Nabi panjat masa perang Uhud. Dia ada juga Jabal Uhud, dia ada juga Jabal-Jabal Gunung Silak. Dia ada banyak-banyak dia punya bukit dia. Tapi yang dizahirkan, yang Nabi kata I love you, bukit mana? Jabal Uhud. Baginda memilih hidup dalam berzuhud, sekalipun maksum sangat banyak bersujud, menipis isi tumit
lamanya bertahajud, banyak mendaki bukit, sangat sayangkan Uhud. Allahu 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 Allah Allahu Allah Habibi Rasulullah. Nabi sangat sayang Uhud. Nabi kata, Uhud yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud cinta kami dan kami cintakan bukit Uhud. Pasal apa? Sebab bukit Uhud menzahirkan cinta dia kepada Nabi. Dia cakap I love you dekat Nabi. Sebab tu Nabi beritahu, Uhud nuhibbuna, yuhibbuna wa nuhibbuhu. Uhud cintakan kami. Nampak? Dia menzahirkan perasaan dia. Dia I love you dekat Nabi. Dalam banyak-banyak bukit, dia zahirkan, dia excited dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu contoh pertama. Contoh kedua, pokok-pokok semua sayang Rasulullah. Pokok-pokok semua kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang disemadikan cerita dia, yang pertama, pokok yang Nabi panggil untuk bersaksi kepada Nabi masa Nabi dakwah kepada jin. Nama dia Syajarah tu, masjid Syajarah yang dibina berhampiran dengan masjid jin yang dekat bumi Mekah Al-Mukarramah. Orang buat masjid dekat pokok tu punya tempat. Orang panggil masjid Syajarah, masjid pokok. Nabi panggil dia, pokok mai sini, pokok mai, pokok angkat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Angkat saksi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi adalah Rasulullah. Terus pokok tempat tu dijadikan. Yang kedua, dekat dalam masjid Nabi, di kawasan berhampiran dengan Nabi punya mihrab dan juga tiang, orang panggil tiang wangi, tempat Nabi selalu semayang dekat Raudhah. Tiang wangi, yang orang kata tiang wangi itu sebab para sahabat suka lumuk minyak wangi dekat situ, sebab Nabi duduk semayang situ, dia panggil tiang wangi. Dekat situ dulu ada batang korma, betul? Pelepah tamar menangis kerana rindukan Nabi SAW. Semua pokok cinta, tetapi yang zahirkan diri dia sedih, rindu kenapa Nabi tak pijak dia, dia menangis bawa keluar suara. Pokok bawa keluar suara. Subhanallah. Subhanallah, ya Allah, ya Rasulullah. Jadi sebab tu kita excited bila cerita pasal Rasulullah, supaya zahir dan excitednya kita ini dirakam dalam kehidupan dan sejarah agar disebut nama kita oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Jadi sebab itu dalam apa kita sebut tadi, bincang Isra Mi'raj, lepas tu bincang pasal Rasulullah dalam bulan Syaban. Dalam bulan Syaban ni ada ayat pasal selawat. Tidak ada perintah lain yang Allah buat melainkan selawat. Allah suruh kita semayang, tapi Allah tak semayang, betul? Allah suruh kita bayar zakat, tapi Allah tak bawa keluar zakat, betul? Allah suruh kita haji, umrah, tapi Allah tak haji, tak umrah, betul? Allah suruh kita puasa, tapi Allah tak puasa, betul? Mana ada arahan kata, aku juga berpuasa macam kamu? Tak ada. Tapi Allah kata apa? Aku dengan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang yang beriman, selawatlah kamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ini ayat yang luar biasa. Tak ada yang Allah buat melainkan Allah bagi tahu, Allah selawat dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat tu turun bila? Bulan Syaban. Sudah barang pasti bulan Syaban luar biasa, betul? Bulan Syaban bulan yang luar biasa. Sebab tu kita kena raih dan bincang tajuk macam ni. Yang keempat, kita bincang tajuk ni untuk pergi ke Ramadan, supaya kita buat persiapan Ramadan. Tengok saya semua, apa dia? Haji kerja dia 5 hari je. Hari wukuf 9 hari bulan Zulhijjah. Hari raya 10 Zulhijjah, hari raya korban. Hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, hari melontang orang panggil. So hari haji hanya 5 hari saja. 9 hari bulan, 10 hari bulan, 11, 12, 13. 5 hari saja kerja haji. Tapi kursus haji berapa lama? 17 minggu. 17 minggu. 1 minggu 1 bulan 4 minggu. So 17 minggu mana 4 bulan lebih membuat persiapan pergi haji untuk kerja 5 hari. Tapi Ramadan 30 hari kita tak ada kursus dan persiapan pun. Rugi kita. Nampak? Betul tak yang saya cakap? Alright, so stay with us. Terus kekal bersama dengan kami. Kita akan nak bincang satu persatu ibrah yang ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik. Isra dan Mi'raj adalah satu peristiwa yang berlaku pada satu malam,
tetapi diceritakan oleh Allah dalam dua surah yang berbeza, seolah-olah dia berlaku pada dua keadaan yang berbeza, sedangkan dia berlaku pada malam yang sama, kerana menggambarkan besarnya peristiwa itu. Satu, peristiwa Isra, kan kita Isra dan Mi'raj, dia berlaku dalam malam yang sama, tetapi Allah ceritakan Isra dalam surah Al-Isra, Mi'raj dalam surah An-Najmi, dan beberapa potong pada ayat surah yang lain. So dia ada peristiwa Isra dalam surah Al-Isra ayat pertama, Mi'raj dalam surah An-Najmi ayat 1 sampai ayat yang ke-16 17 macam tu. Syah, tolong ambil saya Quran. Masih Syah, barakallahu fik. Jadi ayat yang pertama surah Al-Isra membincangkan tentang Isra dan Mi'raj, iaitu Isra terlebih dahulu, surah Al-Isra juzuk yang ke-15 ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Apa dia? Peristiwa Isra ini berlaku dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari masjid ke masjid peristiwa ini berlaku. Dan Allah berkati sekeliling kawasan Palestin itu. Sebab itu Nabi biasa berdoa, Allahumma barik lana fi Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkati kami dengan Syam. Kami Syam tu inilah, empat inilah, Palestin, Jordan, Lebanon, Syria. Ada empat ni yang ada di apa nama Syam. Empat negara besar ni, Syria, Lebanon, Jordan dengan Palestin. Itu antara empat kawasan besar Syam. Jadi Nabi doa, Allahumma barik lana fi Syamina, ya Allah berkati kami dengan Syam kami. Nabi doa wa Yaman, dan juga negara Yaman kami juga, berkatilah kedua-duanya. Sebab dua-dua orang yang berada di dua-dua kawasan inilah yang paling banyak menolong baginda Nabi. Yaman yang paling banyak. Orang Ansar semua keturunan Yaman. Aus dengan Khazraj, dua-dua daripada keturunan Yaman. Semua para sahabat yang berkorban untuk Rasulullah majoriti daripada Yaman. Betul kan? Bukan Huzaifah Al-Yamani saja. Semua hak lain yang duduk di situ dulu semua datang daripada Yaman. Sebab tu sampai sekarang Yaman adalah antara negara yang sangat mencintai Nabi, menghidupkan Maulid, menghidupkan Isra' Mi'raj, menghidupkan Nisfu Sya'ban. Kita negara Malaysia banyak tempiah daripada ulama Yaman. Sebab tu cara kita pakai serban macam ulama Yaman, kita pakai kain pelikat macam orang-orang di Yaman. Kita banyak terkesan daripada kita ada rida kita di Yaman, kita ada kita kehidupan kita macam tu. Nampak jelas wallahu a'lamu bissawab. Baik, sambung. Baik. Dalam peristiwa Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada beberapa peristiwa yang kita boleh ambil ibrahnya, pengajaran. Ketika mana Nabi berada di rumah, Nabi melalui satu fasa yang sangat tertekan, stressful, disrespectful. Nabi ada berlaku tidak penghormatan, tiada penghormatan. Nabi tertekan, stres, Nabi depression. Itu semua. Sehingga kan tahun itu dinamakan Amul Huzni, tahun duka cita. Hati Nabi terlalu duka cita. Paling utama kerana dakwah untuk Allah sudah semakin sempit. Kemudian sempit itu disebabkan oleh wafatnya pakcik Nabi, isteri kesayangan Nabi. So sayap kanan dengan sayap kiri Nabi sudah tak ada dalam menjalankan usaha dakwah. Jadi tahun itu sangat duka cita. Tahun itu sangat duka cita. Jadi
Poin yang pertama yang saya nak highlight, boleh tulis di ruangan komen nanti. Apa poin pertama dia? Poin pertama, manusia akan melalui up and down. Manusia ada up, ada down. Manusia akan melalui up and down, hatta termasuk Rasulullah SAW dan para anbiya. Semua para anbiya melaluinya, dan para anbiya lebih teruk daripada kita bila diuji oleh Allah. Bukan para anbiya itu teruk macam kita panggil tu, dah. Situasi para anbiya itu lagi teruk. Jadi kalau siapa yang duk buat teruk, maknanya dia tak baca banyak kisah atau sirah para anbiya. Kalau kita baca, kita tahu hidup kita tak teruk. Kita akan terus berusaha untuk catch up balik dengan kita punya life. Sebab apa? Kita tahu para anbiya lagi dahsyat Allah Ta'ala uji kehidupan para anbiya alaihimussalatu wassalam. Ya, kalau kita kata banjir, Nabi Nuh satu dunia banjir masa tu. Banjir teruk Nabi Nuh. Sehingga kena start balik kehidupan. Banjir Nabi Nuh itu adalah bala. Banjir Nabi Nuh itu adalah bala. Kita, Allah uji kita. Walaupun sebahagian orang kata ada bala dan sebagainya, kita masih bersangka baik itu adalah ujian daripada Allah untuk kita. Sebab kalau bala, saya yakin tak ramai orang hidup kot. Betul tak? Macam tsunami. Tsunami kita boleh kata dia bala. Sebab tengok macam mana. Kalau siapa saja kena, Malaysia kena, tak selamat. Indonesia kena, tak selamat. Jepun kena, tak selamat. Memang tak selamat. Itu, tsunami tu. Wa'ayazubillah, wa'ayazubillah. 2007 ada tsunami. Kami kat Mesir masa tu. Kami dekat Mesir. Jadi kalau kita sakit, kita sakit, para anbiya jatuh sakit lagi teruk. Allah Ta'ala uji. Siapa dia? Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam masa ditimpa sakit. Bayangkan dalam sekelip mata 3 hari segala kemewahan yang ada pada Nabi Ayub, kemasyhuran, kehormatan dan sebagainya hilang dalam masa 3 hari ya. Kita sakit, orang masih hormat kita. Kita sakit, orang masih sayang dan doa pada kita. Kita sakit, orang masih boleh tengok kita dan sebagainya. Nabi Allah Ayub masa kena, ketika umur Nabi Ayub menyambut kelahiran Nabi Ayub, ada kata 80, ada kata 50. Masa Nabi Ayub tengah sambut happy birthday Nabi Ayub yang ke-51, bam! Dia kena Nabi Ayub tu. Terus orang semua menjauh daripada Nabi Ayub. Rasa macam tak selesa dengan Nabi Ayub sebab takut berjangkit. Semua lari daripada Nabi Ayub. Esok Nabi Ayub ada 12 orang anak lelaki. Wafat 12 orang anak lelaki Nabi Ayub. Ditimpa bangunan rumah Nabi Ayub runtuh. Sekelip mata habis. Hari ni kena sakit teruk satu badan, esok anak wafat, semua 12 orang lelaki. Dan yang ketiga apa berlaku? Ladang ternakan Nabi Allah Ayub, walaupun duduk di tengah-tengah di antara ladang yang lain, semua ternakan Nabi Ayub mati, semua pokok-pokok Nabi Ayub semua mati. Layu. Ini serius punya. Bayangkan satu orang yang jadi pemimpin negara, ada bisnes dia sendiri yang halal, tiba-tiba dalam masa 3 hari habis, khalas. Tak ada apa. Dan perkara ini berterusan selama berapa lama? Saja. Berapa lama? Come on, tulis. Berapa lama Nabi Ayub melalui peristiwa ini? Berapa lama? 18 tahun. 18 tahun Nabi Ayub melalui suasana macam tu. 18 tahun. Kita COVID baru 2-3 tahun, orang merungut teruk sangat. Sampai ada yang, maafkan saya cakap, sampai ada yang bunuh diri, macam-macam, berlaku perceraian dalam rumah tangga dan sebagainya. Jangan kata saya tak mendalami orang. Tidak, saya sedang menggambarkan kalau berlaku sesuatu peristiwa yang berlaku pada kita, pada para anbiya, Nabi sebut dalam hadis, adalah berlipat kali ganda daripada apa yang kita lalu. Sebab itu Nabi, Allah Ta'ala bagi Nabi melalui fasa itu namanya tahun duka cita. Jadi kalaulah kekasih Allah yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui fasa duka cita, takkan kita ni yang tak ada apa ni
tiba-tiba nak hidup bahagia selama-lamanya. No, kita akan diuji oleh Allah juga, akan menggugat keimanan kita, akan menggugat cinta kita suami isteri, akan menggugat kita dengan anak-anak, akan menggugat ekonomi keluarga kita dan sebagainya. Jadi kita kena prepare diri kita. Kita kena prepare diri kita. Sebab tu dalam Islam, setiap kerajaan dia ada dia punya jatuh dia. Naik Saidina Umar dan sebagainya, pam jatuh balik, naik balik sekali lagi Turki Osmaniyah Abbasiyah, pam jatuh balik sekali lagi. Dia macam tu. Mai pula Sultan Salahuddin naik sampai berapa tahun, pam jatuh balik sekali lagi, naik balik. Dia memang macam tu. Bezanya ialah sejauh mana kita prepare diri kita ketika kita down. Masa tengah up, masa tengah seronok, semua orang boleh cakap macam-macam. Tapi masa down, berapa ramai orang yang sayang Allah, berapa orang yang sayang Rasulullah, berapa ramai orang yang boleh gintir biji tasbih, duduk untuk bersabar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah Siapa yang boleh buat lagu tu dalam keadaan tengah genting lagu tu, dia buat untuk diri dia tenang lagu tu. Bukan cara dia. Sebab tu Nabi melalui satu waktu nama dia tahun duka cita. Nabi sedih sangat kehilangan Siti Khadijah radhiyallahu anha, iaitu ibu kita dan juga pakcik Nabi bernama Abu Talib. Pengajaran yang kedua yang kita belajar ialah untuk nak buat kerja Allah, nak buat dakwah, mesti kena ada support system. Kalau macam ayahanda dan bunda, tuan-tuan dan puan-puan yang menonton, yang nak hantar anak pergi sekolah tahfiz, nak anak-anak mengikuti kelas pengajian agama, kelas kemahiran Al-Quran, kelas aliran agama di sekolah, dia perlukan support system di rumah. Jangan kita suruh dia pergi sekolah tahfiz tapi dekat rumah kita hanya pasang channel-channel hiburan sahaja. Kesian dia. Jangan dia yang pergi sekolah tahfiz, dia masuk kelas agama, tapi orang lain semua nak pakai tudung pun payah. Bila dia ajak semayang pun tak mau ikut dia, tak mau support dia. Sebab untuk buat kerja agama dan kerja Allah, dia perlu support system. Hatta bagilah seorang Nabi yang gagah seperti Nabi Musa, Nabi Musa masih memerlukan Nabi Harun. Dirakamkan dalam surah Taha. Ketika mana Nabi Musa, Allah kata, Musa Allah kata, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergi dekat Fir'aun, dia tu dah melampau, kata Allah Ta'ala. Nabi Musa kata, Rabbi syrah li sadri, betul? Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Harun akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Apa kata Nabi Musa? Rabbi syrah li sadri, ya Allah, tolong ringankan lidah saya, mudahkan percakapan saya, pertuturan saya, orang faham, bukakan ikatan pada lidah saya ini bagi mudah untuk bertutur, dan lapangkan dada saya, sadri wa yassir li amri, mudahkan urusan saya, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakan ikatan lidah aku, yafqahu qawli, nanti supaya orang faham, waj'alli, boleh tak tolong jadikan untuk saya waziran, seorang wazir, iaitu teman saya, wazir, orang yang nak jadi wakil saya juga, min ahli, daripada ahli keluarga saya, Harun akhi, iaitu Harun sebagai saudara saya itu, untuk diangkat martabat dia jadi nabi untuk geng dengan saya. Segagah Nabi Musa yang berhadapan dengan Bani Israel yang jauh, orang kata apa, dia punya, apa kita kata istilah dia, Bani Israel ni, dia punya kerah kepala dia lah, kepala batu, kepala masam, kepala angin, semua kepala duk kat dia. Yang nak berhadapan dengan dia tu Nabi Musa, bukan calang-calang orang. Nabi Musa bukan calang-calang orang. Nabi ketika peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi naik ke langit yang ke-6. Nabi kata, aku tengok Musa. Subhanallah, gagah Musa. Tengok Nabi Musa tu, nampak gagah Nabi Musa tu. Nabi kita kagum dengan build Nabi Musa yang gagah itu. Itu pun perlukan teman. Apatah lagi anak-anak tuan-tuan, suami tuan-tuan, isteri tuan-tuan, orang macam saya yang berdakwah ni. Gagah macam Nabi Musa.
Tak ada. Yang ni hang kebun. Sekali kena ketih, berterabuk tulang rusuk. Sekali kena ketih, berterabuk tulang rusuk. Ini hang kebun. Habis. Bukan macam Nabi Musa. Anak-anak tuan-tuan, dahlah dia seorang dalam ahli keluarga yang masuk sekolah agama. Kita tak support dia dengan sistem keluarga kita, dalam binaan rumah tangga kita, kita punya cara bangun pagi dan sebagainya. Suami tuan-tuan, perempuan, ustaz, support dia. Menjadi seorang ustaz bukan senang di akhir zaman ni. Menjadi ustaz tak senang di akhir zaman. Nak berhadapan dengan yang tu, yang ni, orang ada masalah mai dekat kita. Lepas tu kita sebagai isteri, kita tak support dia. Kita tak sokong kerja dia. Abang tu dia lah, asyik-asyik balik lambat duk ceramah. Awak salahkah dia ceramah? Support dia. Bagi sudut positif dalam hidup dia. Bantu. Seperti kawan kita ustazah-ustazah pilihan, ustazah solehah dan sebagainya. Yang suami mereka bukan ustaz, isteri mereka ustazah. Yang buka kelas mengaji. Support mereka. Sebab bukan senang nak jadi seorang ustazah, especially dengan auratnya, dengan fashionnya. Ramai orang suka fashion. Termasuk ustazah-ustazah, isteri-isteri kita yang solehah. Mereka pun suka. Macam mana mereka nak pergi kepada fashion kalau kita tak support mereka, tak bagi. Mereka akan rasa hidup mereka tak ada nilai harga, hanya mereka boleh buat yang ni saja. Support mereka, bagi tuntutan yang positif dalam hidup mereka. Ya, sebab Rasulullah hilang Siti Khadijah, hilang Abu Talib yang bukan Islam. Nabi down sebab kerja dakwah tak boleh buat. Itu jawapannya. Nampak? Sebab itu kita kena saling support, menyaport. Support menyaport boleh ya. Support mensupport antara satu dengan yang lain. Supportive. Especially dalam urusan agama. Jangan hanya pandai mencela. Apa ni meniaga tudung, apa ni meniaga jubah harga Yahudi. Hampa biasa meniaga tak? Tak biasa. Kalau tak biasa jangan. Kesian kawan-kawan kita yang duk meniaga. Apa meniaga makanan halal, buka jual ini yang ni. Oh, ini semua harga Yahudi. Hampa biasa meniaga tak? Tak, kalau tak biasa macam mana hampa boleh kata benda tu Yahudi? Hampa buat research kah? Kalau hampa kata lagu tu kepada kawan-kawan kita yang berniaga, yang duk buat bisnes, yang duk buat kelas Quran, ni semua penunggang agama, buka kelas Quran ambil duit, orang patut bagi percuma. Rasulullah dengan para sahabat pun mengajak kelas Quran ada bayaran. Nabi suruh ambil, baca surah Fatihah saja dapat 3 ekor kambing, tahukah? Syah, kalau aku ajak surah Fatihah dapat 3 ekor kambing. Kaya tahu, aku ada satu ladang tahu. Kita bukan minta kambing kepada kawan-kawan kita mengajar Quran. RM50 dekat masjid, RM10, RM100 saja untuk sebulan mengaji Quran untuk agama akhirat kita. Pergi kata, ni apa ni buka kelas Quran? Saya tak ada kelas Quran. Sebab tu saya bagi contoh tu senang. Sebab tadi saya duk cakap tu nampak macam bagi contoh saya pula. Perniagaan lah, restoran lah, tudung lah macam aku ya. Saya okey, tak apa, tutup, tak usah yang tu. Bagi orang-orang kawan kita yang buka kelas agama. Yang meniaga kurma, betul? Yang meniaga tepi jalan, yang buat ni. Apa ni duk habaq kat orang halal lah apa. Semua tu guna agama untuk ni. Astaghfirullahalazim. Kalau siapa yang tak biasa berniaga, tahu-tahu dia pergi cakap lagu tu ke orang berniaga, dia nak habaq kata dia konon beragama, dia terlupa Allah kata atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Hampa suruh orang buat baik tapi hampa lupa diri hampa. Hampa cakap benda yang tak ada ilmu pada diri hampa. Boleh lagu tu? Jangan. Allah isytihar perang dengan orang yang macam ni. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah cukup marah dengan orang yang bercakap dia tak ada ilmu. Kita duk habaq kat kawan-kawan kan macam PKP apa semua kan, orang susah depa berniaga steak lah apa semua kan. Depa berniaga nasi ni, kawan-kawan yang berniaga untuk orang kata makanan halal untuk orang perempuan yang mengandung, yang melahirkan anak apa semua. Kita main-main ni harga Yahudi. Apa duk buat ni Yahudi? Semua kita duk buh lagu tu kan. Kalau kita tak pernah berniaga, kita tak pernah kira, kita pernah tak tahu untung rugi, kos dia macam mana, kita cakap, Allah murka dengan orang lagu tu. Waktu support system sangat perlu. Saya ajak dan mendorong tambah-tambah yang muda-muda ni, yang jenis hari ni niaga esok nak kaya ni semua. Jangan buat lagu tu ya Allah, jangan buat lagu tu lah. Jangan. Nabi pun tertekan hidup kalau jadi lagu tu. Apatah lagi kawan-kawan kita, sian depa.
Ni yang mana berniaga out lah, ni kan orang berniaga minyak wangi, out, bukhur dan sebagainya. Kesian kat mereka, orang duk kata tunggang agama. Ni buat asap bagi jin makan. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billahil azim. Habis tu dekat dapur kita tu, hang masak nasi goreng tu, asap duk keluar banyak oh. Orang mana? Hang duk makan restoran nasi Arab kan. Tu, tutup tu kan dalam tu dia bubuh arang bagi smoke kan, bau dalam dia tu kan. Buka tu keluar asap. Habis jin semua duk jilat hang nasi Arab. Jangan cakap merepek lagu tu. Kesian kawan-kawan kita berniaga bukhur, berniaga minyak wangi dan sebagainya. Oh, la haula wala quwata illa billahil azim. La haula wala quwata illa billahil azim. Nampak? Nampak kan? Sebab tu dalam hidup Nabi ajak kita apa dia? Berakhlak. Jom kita semua berakhlak. Apa saja keadaan, dalam keadaan seteruk-teruk kita kena berakhlak. Ini yang Nabi SAW ajak kita dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Suatu hari ketika mana Sayyidina Rasul SAW semayang di Kaabah, masa ini sudah wafat Siti Khadijah, sudah wafat Abu Talib. Nabi pergi semayang, tiba-tiba orang lempak pasir kat Nabi, orang bubuh batu kat Nabi, tanah dekat Nabi. Nabi balik rumah, Nabi bagi salam. Rumah Siti Khadijah, rumah Nabi dengan Siti Khadijah yang dekat belakang, dekat antara Safa dengan Marwah tu. Betul, bila Nabi balik dekat situ, anak-anak Nabi yang perempuan, Siti Ruqayyah, Ummi Kalsum, Zainab, Siti Fatimah tu, depa tengok dekat rambut Nabi tu ada pasir. Depa mai, depa sapu pasir sambil menangis depa. Depa kata, "Ayah awak lah depa buat kat ayah lagu ni. Apalah yang ayah buat kat depa?" Nabi kata kat anak-anak Nabi, apa dia? Nabi kata, "Jangan risau anak-anakku, ayah kamu pasti akan berjaya." Nampak? Nabi kok mana pun Nabi masih berakhlak. Walaupun dalam keadaan seteruk-teruk situasi, Nabi masih berakhlak. Itu luar biasa Sayyidina kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Jom kita panggil tuan pengurusi dulu, kita tanya dia, kita nak habis pukul berapa? Oh, tuan pengurusi, kita habis pukul berapa ni? Boleh, maknanya ada lagi lebih kurang dalam setengah jam, 40 minit lagi. So far macam mana perbincangan kita? Orang boleh follow ke? Orang enjoy ke? Ada komen-komen? Oh, subhanallah, subhanallah, ya haula wala quwata illa billah. Allah bagi, Allah dengar, insya-Allah Allah bagi. Sekarang ni ada tak lagi soalan? Dah ada ke soalan belum? Belum kat kita punya Facebook ada soalan lagi, Syah. Cuba tengok, kalau tak ada, kalau ada nanti bagi tahu nah. Okey, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey. Ketika Nabi itu yang ibrah lagi ya, kita pergi lagi. Kemudian Nabi SAW ketika mana anak-anak Nabi buang pasir atau tanah di kepala Nabi. Nampak? Nabi tak semasa semayang tu orang buang pasir tu, Nabi tak ada duk kabur, duk buat teruk. Apa ni buat kat aku, aku duk semayang aja, dan Nabi tak ada. Nabi biar benda tu ada, Nabi balik rumah, anak Nabi buang, lepas tu Nabi habaq kata, "Jangan takut, ayah kamu akan pasti menang." Nabi cakap macam tu kat anak Nabi. So dalam keadaan macam tu kita bagi tahu kata apa? Nabi always positive thinking. Nabi sentiasa ada positive vibe, dan Nabi ajak kita, negative mind will never give you a positive life. Negative mind will never give you a positive life. A negative mind will never give you a positive life. Pemikiran negatif, fikir benda-benda macam ni apa semua tak akan bagi apa pun kebaikan dalam hidup kita. Dia membinasakan lagi ada hidup kita. Kita nak hidup positif, kita kena berfikiran positif. Ada pemikiran negatif, hidup kita tak akan jadi positif. Buatlah macam mana sekalipun. Buatlah macam mana sekalipun. Tinggi mana pun kedudukan kita, kalau ada negatif, kehidupan kita tak akan dapat positif.
Yang ni sangat bahayalah dalam kehidupan, especially orang-orang yang macam usia macam saya, dah 40 tahun lagu ni, tetapi kita masih tak mendapat tujuan hidup kita lagi. Dia akan ada macam-macam. Dia akan mula kacau. Dekat pejabat apa semua, dekat company semua. Siapa yang umur 40 ke atas, dia tak dapat lagi objektif hidup dia, dia tak dapat lagi tujuan hidup dia, dia tak tahu dia nak jadi apa, dia tak tahu dia nak buat apa, dia tak tahu kenapa dia main kerja. Orang macam ni dia akan mula kacau. Dia akan mula kacau. Sebab dia, kita tak tahu. Siapa umur 40 tahun ke atas yang masih tercari-cari ada benda yang dia tak sempurna dalam hidup dia, dia akan mula kacau banyak benda. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, jauhkan kami daripada jadi orang yang macam tu. Binalah kami jadi manusia yang berguna pada agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Baik, sambung. Sebab tu Nabi positive thinking. Tak apa anak-anakku, aku pasti akan berjaya. Nabi kata macam tu. So Nabi buat satu jawapan. Ketika mana Nabi dah diboykot, dah teruk dah sangat, support system tak ada dah daripada Siti Khadijah dan juga Abu Talib, maka Nabi membuat exit strategy. Nabi ada exit strategy. Ramai orang yang tak ada yang ni, iaitu exit strategy. Tulis dekat situ. Nabi ada exit strategy. Maksudnya sekarang ni aku telah dikepung di bumi Mekah ni, orang tak mau aku nak pergi mana? So Nabi exit strategi. Nabi pergi ke Taif untuk mencari bantuan, dan Nabi dihenjak juga dekat Taif dengan batu-batuan dan sebagainya. Hamko bolana ya Rasulullah, hamko bolana ya Habiballah. Saat ku ingin marah cacian ketika berdakwah, teringat daku darah Rasulullah mengalir sepanjang batu di arah. Kita nak marah masa kita dakwah, jangan lupa Nabi semulia-mulia manusia kena batu, berdarah-darah semua tu, Nabi masih lagi tak marah orang yang buat Nabi. Nabi doa, ya Allah, semoga lahir daripada tulang-tulang sulbi orang-orang Taif ini orang yang menegakkan kalimah la ilaha illallah. Sebab itu Taif adalah satu-satunya kawasan yang tak ada orang Yahudi. Pulau Pinang pun ada kubur Yahudi. Pulau Pinang ada kubur Yahudi sebelah dengan bangunan Majlis Agama Islam Pulau Pinang. Bangunan yang ada aerial yang jatuh itu kan, yang jatuh terbenam dalam, yang kereta terbenam di dalam tu kan. Kalau naik dekat pelantak dia, cuba tengok belah kanan tu ada kubur orang Yahudi. Ada. Kat Pulau Pinang pun ada. Ya, Taif saja tak ada orang Yahudi. Berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Luar biasa. Nabi Muhammad luar biasa. Kemudian pada malam itu dibawakan buruk oleh malaikat Jibril untuk membawa Nabi pergi melaksanakan perjalanan. Dan sebelum Nabi nak buat perjalanan, semua orang tahu ketika Nabi tengah stres, Nabi tengah tertekan, datang 3 orang malaikat, berdialog sesama mereka. Kita ni nak cari siapa? Malaikat kedua kata, kita nak cari orang yang paling mulia daripada mereka semua ni. Kemudian malaikat ketiga kata, rumah dia yang tu. Tu mereka semua pergi, malaikat ni pergi ke situ. Kemudian mereka buka bumbung rumah Nabi. Mereka bawa keluar Nabi daripada rumah Nabi melalui bumbung Nabi. Mereka bagi Nabi pergi ke kawasan tawaf. Mereka baringkan Nabi. Ada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bersama dengan malaikat Jibril, satu bekas daripada emas. Dalamnya berisi air Zam-Zam untuk digunakan bagi mencuci hati baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wasallam. Dibelahkan dada Nabi daripada lekuk sini ni sampailah kepada pusat Nabi, dibukakan, dikeluarkan hati Nabi, dicucikan dengan air Zam-Zam daripada bekas emas tadi tu. Lepas dah tu dimasukkan ilmu, iman, semualah masuk dalam hikmah, dimasukkan dalam hati Nabi tadi, ditutupkan zaid balik, disil balik Nabi punya dada. Kemudian diambilkan buruk, Nabi naik atas buruk ready nak bergerak. Kemudian Nabi kata buruk ni diangkat kaki depan dia letak kaki depan dia sejauh mata memandang. Kita berhenti situ sekejap. Apa dia? Nabi cuci hati sebab apa? Hati Nabi kotor kah?
Saja tanya semualah. Hati Nabi kotor ke? Nabi seorang hati yang busuk ke? Macam Piramli kata kan, Dinda tak sangka yang kanda berdua mempunyai hati yang sungguh busuk. Sungguh busuk. Busuk ke hati Nabi? Nabi orang jahat ke? Nabi hati khianat ke? Nabi hati yang tak ada iman ke? Nabi tak ada ke benda tu? Nabi ada. Daripada awal Nabi dilahirkan, daripada awal Nabi diciptakan Allah, daripada Nabi kanak-kanak sampai kepada Nabi remaja, Nabi tak pernah memalingkan muka Nabi ke gereja, ke berhala. Nabi tak pernah. Nabi hanya menghadap Kaabah semata-mata. Nabi hanya memandang pada perkara yang mulia semata-mata. Hati Nabi pernah tersuka kepada berhala. Wa'ayazubillah. Nabi tak pernah jadi macam tu. Hati Nabi tulus. Daripada umur Nabi 25 dinikahi oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha, ibu kita Ummul Mukminin, dalam keadaan hati Nabi yang tulus. Orang lain berniaga penuh dengan tipu muslihat. Nabi tulus. Ketika Nabi umur 35, Nabi yang meletakkan Hajarul Aswad. Nabi yang menyediakan solution macam mana nak buat ketika peristiwa Hajarul Aswad, dan semua orang kata ini orang yang amanah. Semua orang setuju dengan perkara macam tu. Betul tak betul? Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi naik umur 40, Nabi buat dakwah wa ashiratakal aqrabin, dan sampaikan kepada ahli keluarga kamu yang dekat. Nabi sampai kepada Siti Khadijah, Abu Bakar dan sebagainya. Kemudian Allah kata, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Hai orang yang duduk, bangun, keluar bagi dakwah. Nabi pun keluar menyampaikan dakwah. Orang pukul Nabi. Biasakah kita dengar Nabi pukul balik? Orang cerca Nabi, hina Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia kata apa? Muhammad nak banding dengan aku, ayak kencing kalde aku lagi mulia daripada Muhammad. Itu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. So, bila jadi macam tu, ada tak Nabi reply, Nabi pergi hina balik? Tak ada. Abdullah bin Ubay bin Salul masuk dalam kubur. Nabi ada masa masukkan dia dalam kubur. So saya tanya kepada semua orang, Nabi hati busuk ke? Tak. Tapi pasal apa proses tu berlaku? Sebab proses tu untuk kita. Apa saja kita nak buat, hati kena tulus. Hati kena ikhlas. Hati kena baik. Hati kena lillahi ta'ala. Kawan-kawan saya yang duduk dalam tim saya, kena hati ikhlas. Saya kahwin dengan isteri saya ada anak-anak, saya kena hati ikhlas. Saya bercakap dengan tuan-tuan, hati saya kena tulus ikhlas. Dan saya yakin tuan-tuan boleh nampak keikhlasan saya itu, seperti mana saya pun boleh nampak keikhlasan tuan-tuan. Kita kena ikhlas. Sebab tu dalam hadis 40 Imam An-Nawawi, hadis yang ke-7, Imam Nawawi kata, aku ni kumpul hadis asas agama. So asas agama yang ke-7 kepada orang Islam daripada Imam An-Nawawi. Imam Nawawi bubuh hadis ni. Apa dia? Ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Itu kalau kita pandang pada satu sudut. Agama itu nasihat. Tapi kalau kita pergi dalam sikit dalam kitab dia cerita, nasihatun ini adalah bahasa Arab yang menunjukkan tulus suci. Sebab bila orang bakar emas tu orang bakar emas. Kan kalau tuan-tuan tengok orang duk tunjuk lah ni kan duk banyak ada gambar emas kan. Kalau emas tu orang cayakkan dia emas yang daripada kotak tadi tu dia akan keluar karat-karat apa semua. Lah dia tinggal emas yang solid saja yang akan ada, depa akan ambil, depa shiningkan dia balik, dia jadi emas. So emas yang hilang karat apa semua tadi tu nama dia zahab nasihatun. Emas nasihah, emas tulen. So nasihatun dalam maksudnya adalah tulen. Sebab tu agama dia mesti kena ada orang yang tulen. Siapa pemerintah dalam negara yang ada Islam tidak tulen, tidak tulus, dia akan digantikan. Siapa ustaz dalam berdakwah tidak tulus, tidak tulen, ya Allah jadikan kami orang yang tulus dan tulen dalam hati kami, amin ya rabbal alamin, dia pasti akan digantikan. Habis dia akan hilang daripada zaman. Habis orang tak mau tengok dia dah. Siapa yang tulus dalam berdakwah dan sebagainya, dia akan kekal di arena. Siapa yang tidak, dia akan hilang. Saya tak kata saya tidak, saya berusaha untuk terus nak jadi ikhlas. Siapa yang di pejabat, dia tak tulus ikhlas, dia akan lama-lama dia akan keluar daripada pejabat itu sendiri.
Allah sendiri akan bagi dia terus keluar. Dia tak akan kekal duduk situ. Sebab itu dalam Islam, niat paling penting. Ramadan nanti, tiap-tiap malam kena niat, bukan? Awak dah masuk Ramadan, tuan-tuan nak buat benda lain kah? Tuan-tuan tak mau puasa ke dalam bulan Ramadan? Mestilah nak puasa. Siapa yang tak mau puasa bulan Ramadan? Betul tak betul? Tapi tiap-tiap malam wajib kita niat nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati la ta'ala. Okey, sebelum saya terlupa, tanda siap-siap dekat kalender. Kita puasa hari Ahad 3 hari bulan. 2 hari bulan hari Sabtu tu malam tu pertama kali kita tarawih. So saya yakin sebab dia hari Sabtu, kita puasa pertama hari Ahad dan semua orang akan buka puasa hari Ahad tu. Esok tu saya rasa lepas sembahyang tarawih baru semua orang nak balik rumah sendiri untuk hari Isnin nak kerja dan sebagainya. Okey. Tapi saya nak pesan kata, bila dah jadi macam tu, kalau siapa yang tengok ni daripada kalangan ahli keluarga, ketua keluarga, jangan lupa pesan untuk niatkan yang sebulan. Yang hari Sabtu tu, malam tu kita kena niat dua benda. Satu, niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hazi sanati lillahi ta'ala, sahaja aku puasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Dan satu lagi, sahaja aku puasa selama sebulan bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Dia hanya laku malam Sabtu tu je. Yang haid kan, yang tak haid kan, malam tu boleh niat. Yang macam yang main haid, dia tak esok tu dia tak puasa kan. Tapi dia still boleh niat juga yang sebulan tadi tu. Sebab dalam keadaan haid dia tak membatalkan bukan syarat membatalkan niat tadi dengan sebab kita main haid. Boleh faham tak? Bukan dengan kita tak puasa esok membatalkan niat kita. Tak, niat laku. So malam tu kena niat dua. Sahaja aku puasa esok hari. Orang yang haid tak payah niat yang tu. Tapi niat yang kedua, sahaja aku puasa sebulan bulan Ramadan, niat. Kerana dalam mazhab Imam Syafi'i, laku niat sebulan tu kalaulah malam-malam lain kita terlupa untuk berniat puasa. Itu sekadar peringatan. Dalam kalender tu, malam pertama tarawih tu jangan lupa. Sebab dia hari Sabtu, takut orang pergi enjoy. Ini last day nak pergi makan apa semua, esok dah nak puasa, buat teruk macamlah puasa tak boleh makan. Buat teruk macam puasa tak boleh nak makan. Lepas tu enjoy malam tu lupa nak tarawih, lupa nak niat sebulan. Esok tu dia tak laku dah tau. Esok tu dah tak laku dah. Maksudnya hari Ahad malam tu tak boleh niat lagu tu dah. Dia hari Sabtu malam tu je. Malam pertama tu je syarat ulama kata. Dapat faham tolong tulis nota tu nah. Wallahu a'lamu bissawab. Khair. Okey, ada okey. Tak boleh niat dia kena qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Itu dalam kitab fiqh dia sebut kata apa? Niat ni, nawaitu ni, qasdus syai', kita qasadkan sesuatu dalam hati kita, azam sesuatu yang esok betul-betul kita nak buat, qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, kena selari dengan perbuatan dia. Esok kita nak puasa Ramadan, malam ni kita kena niat. Dia tak boleh mula daripada sekarang. Dia kena esok tu, sebab dia kena niat dia selari macam tu. Dia kena muqtarinan bi fi'lih. Dia kena ada Allah nak sebut ni, sekali orang kata corona pula. Dia ada corona dia kena muqtarinan. Qarinah, dia kena selari dengan perbuatan kita. Itu maksud niat, iaitu melakukan sesuatu selari dengan perbuatan kita. Kalau kita niat tapi tak buat, itu namanya azam. Dia azam saja. Dia bersangka aja. Saya nak pergi gym lah, tapi tak pergi gym pun. Sampai dah 10 tahun tak pergi gym. Saya ingat PKP ni 2 tahun ni saya nak exercise lah. Dah 2 tahun dah masuk tahun ketiga dah tak exercise lagu tu. Itu bukan niat. Niat dia kena muqtarinan bi fi'lih, mesti kena berselari. Wallahu a'lam. Boleh ke jawapan macam tu, Tuan Pengerusi? Ada soalan lagi? Ada soalan kita punya? Apa dia? Ustaz, dalam page saya ada soalan. Apa tu? Ustaz, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad menerima perintah untuk mendirikan solat. Soalannya, solat tu adakah sekali dengan rukun solat? Soalannya ialah, adakah solat tu adakah sekali dengan rukun solat? Cantik soalan tu, bagus. Cantik soalan tu, bagus. Ada orang tanya, Nabi SAW pergi mendapatkan solat pada peristiwa Isra' Mi'raj. Nabi naik tu, Nabi dapat perintah solat 50 waktu, turun jumpa Nabi Musa, kurang balik 5, lalas tinggal 5 waktu, tetapi menyamai dengan 50 waktu. Maknanya satu solat kita dikali gandakan dengan 10.
Semayang subuh pagi tadi dikalikan dengan 10 jadi 10 waktu. Zuhur sat lagi kali 10 waktu lagi. Dia punya persamaan dia. Jadi masih Syah barakallahu fik. Jadi kita semayang 5 waktu sama macam kita semayang 50 waktu juga. Pertamanya diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So soalan dia tadi dia kata, adakah sekali dengan rukun solat? Baik. Bagi saya cerita dia punya peristiwa dia. Ketika Nabi mendapatkan sembahyang, ingat, Nabi Muhammad bukan orang yang pertama sembahyang. Nabi mendapat kewajipan sembahyang 5 waktu sehari semalam di dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Bukannya Nabi baru nak mula sembahyang. Itu kenapa betul kenyataan tu. So, sebab Nabi Muhammad bukan orang yang pertama sembahyang. Semua para anbiya daripada sebelum Nabi Muhammad semuanya sembahyang. Okey, cantik. Ramai orang yang macam baru nak alert. Tak ada masalah, bagi saya cerita. Sembahyang satu-satunya cara beribadah yang diterima oleh Allah. Solat satu-satunya ibadah yang diterima oleh Allah. Sebab Allah ni Tuhan yang satu. Mustahil dengan cara hantuk kepala dekat dinding macam setengah agama duk buat, duk hantuk kepala kat dinding, duk hantuk kepala ni, Allah terima ibadah macam tu. Ada yang duduk dalam tempat beribadah depa, lepas tu menyanyi la 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 la, Allah Taala terima juga. Tadi hantuk kepala terima, hak ni pun yang ni terima juga. Lepas tu yang duduk buat keliling dengan patung-patung, Allah terima juga. Lepas tu kita semayang duk tungging terbalik, Allah terima juga. Allah ni mana satu, tak konsisten pun. Jadi jom kita telusuri sejarah. Bila kita telusuri, kita tahu bahawa cara menyembah Allah hanyalah sembahyang sahaja, solat sahaja yang diterima oleh Allah. Bukti dia, jom kita tengok. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi yang ke-6 daripada 25 orang Rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim. So Nabi Ibrahim antara Nabi yang awal. Apa Allah kata dalam Quran? Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, jadikan aku rajin mendirikan salat. Wa min dhurriyyati, dan anak-anak aku juga rajin mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan yang menerima doa. Nabi Ibrahim tak doa semayang lah kalau dia tak semayang. Dia doa semayang, makna dia semayang. Nak rapat lagi anaknya Nabi Ismail, bawah daripada itu Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail. So Nabi yang ke-8. So Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim, betul? Lepas tu ada Ishak, Nabi Ishak anak kepada Nabi Ibrahim juga. Okey, jom kita tengok anak Nabi Ibrahim. Nabi Ismail dalam surah Maryam. Jom kita buka. Tak apa, ayat yang ke-55 kalau saya tak silap saya. Mari kita tengok surah Maryam ayat yang ke-55 ke-54. Wadhkur fil kitabi Ismail. Surah Maryam ayat 54. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dia kata apa? Wadhkur fil kitabi Ismail. Ingat tak cerita Nabi Ismail? Apa dia? Innahu, sesungguhnya Nabi Ismail itu kana sadiqan, sangat benar orangnya, wa'di, dengan janjinya, wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyah. Dan dia memerintahkan ahli keluarganya untuk sembahyang, mengeluarkan zakat, dan di sisi Allah, Allah redha dengan Nabi Ismail. Tada. So Nabi Ibrahim tadi doa semayang, Nabi Ismail pun Allah sendiri kata dia semayang. Tu kalimah tu jelas. Dan mendirikan sembahyang. Allah tulis mengerjakan solat. Ayat yang ke-55. Tadi 54, 55. Kemudian Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yaqub,
Yusuf, Ayub, Syuaib. Nabi Syuaib. Ni saya sekali lalu je, laju-laju je. Nabi Syuaib. Dalam Quran, Nabi Syuaib semayang. Ketika mana Nabi Syuaib menyuruh ahli keluarga Nabi Syuaib, masyarakat Nabi Syuaib jaga timbangan dan sebagainya, orang-orang tu semua kata dekat Syuaib, ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka. Hai Syuaib, hang duk suruh kami ni adil, semayang hang ke yang menyebabkan hang jadi lagu tu? Tu as-salatu, tu adakah as-salatu, adakah semayang kamu ta'muruka, memerintahkan kamu untuk kamu jadi adil lagu ni? Nampak? Nabi Syuaib pun semayang. As-salatu kata muruka. Okey. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Nabi Musa sembahyang dalam surah Taha ayat yang ke-14 belakang daripada surah Maryam. Mari kita tengok Nabi Musa. Ketika mana Allah Ta'ala panggil Nabi Musa, Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, sekejap, ambil balik. Allah Ta'ala kata kepada Nabi Musa, depan daripada surah Maryam, depan daripada surah Maryam. Surah Taha, ketika mana Nabi Musa sampai dekat kaki bukit Tur Sina itu, Allah Ta'ala kata apa? Inni ana rabbuka fakhla'na alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa. Saya Tuhan kamu Musa, naikkan di atas bukit Tur Sina ini, tapi tanggalkan kasut kamu terlebih dahulu kerana tempat ini suci, kata Allah Ta'ala. Sambung ayat yang ke-13, wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Saya pilih kamu wahai Musa daripada ramai-ramai Bani Israel, kamu terpilih, dengar apa yang saya nak kata, kata Allah. Ayat yang ke-14 ni Allah habaq kat Nabi Musa, innani anallah. Hai Musa, aku Allah. Sebab tu nama Allah bukan orang lain boleh ambil nah. Allah sendiri declare nama dia Allah. So jangan pandai-pandai duk ambil untuk buka benda-benda lain yang bukan Allah. Tu ni dalam kita punya pendirian ni, Allah sendiri habaq, innani anallah, aku Allah. So janganlah bagi kat orang yang bukan aku dalam ni. Kalau dalam ni hanyalah Tuhan yang Esa, Tuhan yang ada 99 Asmaul Husna, Tuhan yang dia mengenalinya dengan sifat 20. Jangan bubuhkan orang yang bukan ada segala-gala benda tadi tu. Boleh dapat lah. So Allah kata apa? Innani anallah, la ilaha illa ana, tak ada Tuhan melainkan aku. Fa'budni, sembah aku. Wa aqimis salata li zikri, dan dirikan semayang untuk kamu ingat kepada aku. Nampak? Aywa. Jadi bukan semua orang tak arti semayang. Semayang tu baru dapat kat Nabi Muhammad. Tak. Semua orang dah tahu semayang macam mana. Daripada Nabi Adam, semua dah tahu semayang macam mana. Kemudian Allah Ta'ala bagi kewajipan sehari tu berapa kali nak semayang sebenarnya. So 5 waktu. So 5 waktu tu Nabi dapat masa peristiwa Isra' dan Mi'raj. So kena faham yang tu dulu. Kalau nak jawab jawapan mudah, lagu tadilah. Apa dia? Semua orang dah tahu semayang dah. Jadi rukun semayang semua orang dah tahu dah daripada awal. Tapi tak apa, nanti dulu bagi saya bagi jawapan. Saya akan bagi detail supaya tuan-tuan faham. Jangan takut. Lepas tu sambungan dia. Siti Maryam semayang. Allah kata apa? Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, sucikan dirimu kerana kami sucikan kamu. Oleh itu kamu duduklah dengan orang yang rukuk dan sujud. Maka kamu duduklah bersama-sama dengan orang yang rukuk dan sujud. Maknanya rukuk sujud ni adalah dalam semayang aja. Zakat mana ada orang rukuk dengan sujud? Mana ada bayar zakat merukuk lagu tu? Mana ada haji pi tawaf dalam keadaan sujud? Habis sagat day-day ni. Rukuk sujud hanya ada dalam sembahyang. Nabi Isa anak kepada Siti Maryam. Ada surah Maryam tadi, ayat yang ke-25. Mari kita tengok Maryam. Apa Nabi Isa kata? Ada ayat yang ke-30. Ayat 31. Nabi Isa ketika Siti Maryam bawa dia, orang semua tuduh Siti Maryam buat perangai tak senonoh. Siti Maryam kata, aku tak mau jawab
biar anak aku cakap. Lepas tu dia kata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Macam mana baby nak bercakap? Dia kata lagu tu. Lepas tu Siti Maryam isyaratkan, fa asyarat ilaih, diisyaratkan kepada Nabi Isa. Tiba-tiba Nabi Isa kata, qala inni abdullah, aku ini hamba Allah, kata Nabi Isa. Subhanallah, baby bercakap. Ataniyal kitab waj'alni nabiyya, aku diberikan kitab dan dijadikan aku seorang nabi. Waj'alni mubarakan ainama kuntu, dijadikan semua tempat berkat di mana saja aku berada. Tu tempat tu berkat tu, bumi Palestin tu. Waj'alni mubarakan ainama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku diwajibkan untuk sembahyang dan zakat sepanjang hidup aku. Jadi Nabi Isa pun semayang. So sekali lagi untuk jawapan tadi, sebenarnya semayang semua orang dah tahu dah rukunnya dan perbuatannya. Hanya kefarduan 5 waktu sehari semalam dapat dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Untuk mengukuhkan lagi, ketika Nabi turun daripada Isra' dan Mi'raj balik ke bumi Mekah, Nabi sampai masa tu semayang subuh. Awal waktu masuk subuh, Malaikat Jibril sembahyang dengan Nabi di hadapan Kaabah, di tempat yang kalau tuan-tuan tengok, siapa boleh share gambar tu boleh, dekat Kaabah ni Hajarul Aswad, ini Multazam, ini pintu, kemudian ada satu batu warna brown dekat bawah tu, tanda tempat Nabi semayang dengan Malaikat Jibril. So Nabi semayang dengan Malaikat Jibril di situ. Di Syazarwan tu dia ada letak batu warna gold lagu tu, petak dia terletak lagu tu. Ni Kaabah, ni Kaabah. Dekat bawah tu dia ada Syazarwan, dia ada yang turun warna putih lagu tu marmar. Dekat atas tu dia ada letak satu batu warna gold. Kalau siapa boleh rajin cari gambar, jumpa yang tu. Ada tanda tu tempat Nabi semayang dengan Malaikat Jibril tang situ dulu. So Nabi semayang dengan Malaikat Jibril tang situ. So Nabi semayang 2 hari. Hari yang Nabi sampai Isra' Mi'raj, semayang subuh, semayang zuhur, semayang asar, semayang maghrib, semayang isyak, semua di awal waktu. Esok semayang subuh, semayang zuhur, semayang asar, semayang maghrib, semayang isyak di akhir waktu. Habis semayang isyak tu, Malaikat Jibril beralih kat Nabi. Malaikat Jibril jadi imam untuk Nabi. Malaikat Jibril beritahu, kata, umat kamu punya semayang di antara 2 waktu ini. So Nabi tahu tempoh masa dia. Sebab tu subuh pukul 6 sampai pukul 7 suku. Semayang zuhur pukul 1:30 sampai pukul 4:30. Dia ada tempoh dia. Siapa ajak? Malaikat Jibril ajak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. So daripada situ pun Nabi dah tahu rukun solat. Wallahu alam. Ada soalan lagi? Tuan Pengurusi, ada soalan lagi? Kalau dekat belah saya tak ada soalan dah. Belah Tuan Pengurusi ada soalan? Ada soalan naik. Ada naik satu soalan. Apa dia tu? Bolehkah kita tak capai nisab untuk bayar zakat, tapi kita bayar zakat juga untuk dapat pahala ibadah zakat? Zakat adalah ibadah tertentu dalam jumlah harta yang tertentu dengan syarat yang tertentu. Kita mengeluarkan harta kita. Jadi siapa yang tak cukup semua yang tertentu tu, dia tak wajib zakat. Tapi disebabkan dia nak keluar juga, dia akan jadi sedekah. Zakat ni hanya wajib bagi orang yang layak saja. Sebab tu siapa yang kena bayar zakat dan sebagainya, fikirlah tengok. Takut-takut, contohnya Tuan Pengurusi. Contohnya macam Tuan Pengurusi selama ni duk bayar zakat, tahu-tahu kahwin 2. Bila kahwin 2 ada anak 2 orang isteri, ada anak lagi, kira-kira tanggungan semua tak cukup nak bayar zakat. So tak payah bayar zakat. Kadang-kadang dia jadi lagu tu. Zakat ni kena kira. Tapi siapa yang dah duk bayar, walaupun cukup nisab tak cukup nisab, tapi dia duk bayar aja, tak apa, jangan takut. Allah terima sedekahnya itu, jangan takut. Kita aja kena berusaha untuk menjadikan diri kita kaya. Itu cara pemikiran dia, ya. Untuk mencukupkan nisab, kita kena berusaha untuk bagi kita capai jadi orang yang boleh bayar zakat. Jadi Islam tidak meninggalkan kita untuk jadi miskin. Islam suruh kita jadi kaya dan terus kaya untuk boleh mengeluarkan zakat. Wallahu a'lamu bis-shawab. Habis. Baik. Ada soalan lagi? Tak ada lah.
Habis? Belah ni pun tak ada. Baik, habis. Ada satu. Okey. Macam mana nak bezakan hadiah dengan sedekah? Hadiah dengan sedekah ni bezanya macam ni. Sedekah orang-orang seperti macam saya, macam orang yang ada ni Habib-Habib, ahli keluarga Nabi dan sebagainya, semua tak ambil sedekah. Macam saya bukan orang susah nak bagi sedekah kat saya. Kalau orang main nak bagi kat saya, dia kena habaq kata benda tu hadiah. Sebab apa? Sedekah dia penerimanya adalah orang yang kurang upaya, kekurangan dalam keupayaan itu dari segi keuangan. Hadiah ni kita boleh bagi kat siapa-siapa saja. Kita bagi hadiah kat tuanku sultan, raja, dekat bos kita. Hadiah ni orang semua suka. Sedekah tak? Sedekah ni bagi orang yang memerlukan. And then sedekah ni dengan hadiah dia sama dari segi dia boleh dipindah milik dengan segera. Contohnya saya bagi sedekah, kan kita bagi sedekah dekat orang susah, zakat kita bagi kat orang susah, asnaf zakat. So dia terima sedekah kita yang merupakan zakat tadi. Contohnya dia terima apa abang nak bagi contoh apa? Orang selalu bagi zakat apa? Beras contohnya, Milo contohnya, kan orang bagi kan kat depa kan untuk dapat kan. So depa katalah dah ada 2 guni beras. Beras yang kita bagi kat depa tu depa terima, tapi sat lagi depa boleh jual. Depa boleh jual untuk ambil duit. Dia terserah pada depa. Sama juga dengan hadiah. Kalau hadiah tuan-tuan bagi kat saya boleh pindah milik segera. Contohnya abang tuan pengurusi bagi hadiah minyak wangi ni kat saya. Ustaz Don, ni hadiah untuk Ustaz Don. Terima kasih. Tiba-tiba je elok saya nak beransok, saya semok minyak wangi ni, macam saya semok minyak wangi banyak lepas tu tiba-tiba kawan kata, wangilah nak. Nak lah aku hadiah kat hang. So abang tak boleh terasa hati sebab abang dah hadiah kat saya. Saya boleh pindahkan hadiah ni kepada orang lain. Tak ada masalah dalam sekelip mata. Dia sedekah dengan hadiah sama dalam bab tu. Tapi dalam penerima dia, hadiah dia lebih umum, semua orang boleh terima. Sedekah ni biasanya bagi orang yang susah. Wallahu a'lamu bissawab. Boleh. Tak, tadi saya sembok minyak wangi terkena bibir, rasa pahit tak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Isu dia benda simple ya. Tapi bila kita gembar-gembur dalam keadaan dia macam ni, kok mana pun kaedah penyampaian kena betul. Bila nak cerita, semua pihak dia kena betul lah cara cakap. Janganlah tunjuk something. Jangan buat ni sebab masyarakat bukan masyarakat bodoh. Orang Malaysia ni orang cerdik. Orang Timur ni, Allah kata apa? Innallaha rifqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi. Itu hadis tu. Apa dia? Allah ni maha lemah lembut. Allah suka orang yang lemah lembut. Allah akan bagi kepada orang yang lemah lembut lebih daripada benda yang Allah tak bagi kepada orang yang kasar. Malaysia ni negara lemah lembut. Orang Timur ni orang lemah lembut. Pasti Allah Ta'ala akan bagi kelebihan pada lidahnya. Tengok kita boleh baca Quran macam orang Arab. Kita boleh cakap dalam semua bahasa, lahjahnya sama. Mana boleh orang-orang Turki, orang-orang Kyrgyzstan apa semua cuba dengar baca Quran. Tak bunyi macam kita. Kita baca macam tu Arab baca. Sedap baca. Betul tak betul? Allah bagi kelebihan banyak kepada kita. Jadi hargailah penduduk Malaysia ni. Rakyat Malaysia ni kita kena sayang. Hargai akal mereka. Macam ni, bab booster nak pergi masjid dan sebagainya, perkara ini ada tertakluk pada beberapa benda. Dia panggil domino effect. Dominoes effect. Dia kena satu berlaku baru semua berlaku. Apa dia? Hak Allah ni dia dalam usul fiqh. Kalau saya salah nanti perbetul saya. Dalam usul fiqh dia ada satu formula. Apa formula dia? Hak Allah ditunaikan dengan ada toleransi. Hak Allah dia ada ditunaikan dengan toleransi. Orang bila dengar macam tu kata, "Hei, ada hak Allah ditunaikan dengan toleransi. Hang jangan nak merepek, hang ni agama mana? Hak Allah kita kena tegakkan. La ilaha illallah, takbir, Allahu akbar." Sabar, bawa bertenang pendekar. Saya kalau sebut formula, orang akan marah. Tapi kalau tanya biasa buat tak? Semua orang biasa buat. Okey, nak tengok bukti Tengok bukti. Tuan pengurusi, saya nak tanya. Kalau makanan sudah terhidang dengan semayang, makan dulu atau semayang dulu?
Semua orang tahu. Bukankah hak Allah untuk kita semayang dulu? Tak, tapi ditoleransikan. Boleh makan dulu, baru semayang. Kalau yang tu semua orang boleh buat, pasal apa mai bab masjid orang tak mau buat elok-elok macam tu? Kenapa orang buat perangai macam duk mengamuk sana sini? Kita semua amal. Kalau tengah ada hidangan makanan, kalau ada semayang, makan dulu baru semayang. So sekarang ni, kalau makan tadi untuk yang lapak, kena makan dulu. Lapak bukan mudarat besar. Makan untuk lapak tadi tu kena makan dulu baru semayang. Takut semayang tak khusyuk. Apatah lagi kalau benda yang bawa penyakit. Benda simple aja. Kita amal dalam hidup kita. Oh, bila mai time makan, mai time perut kita nak ikut hukum Allah Ta'ala. Bila mai time kita nak tengok ni, kita nak wing sana, wing sini. Kata, oh, hampa semua tak ada agama. Ni negara ni, bala Allah turun, tak mau bagi pergi masjid dan sebagainya. Oh, mai bab makan boleh pula kita makan dulu baru nak sembahyang. Nampak tak? So, formula ni kita kena reti untuk kita faham kenapa mufti dan sebagainya tentukan benda macam tu. Jadi, bila kita nak pergi masjid, kita kena ambil booster. Ambil saja, boleh kita pergi. InsyaAllah. Kalau betul lah vaksin booster dan sebagainya nak bagi mati kita, sekadar nak habang aja, abang tuan pengurusi. Kalau saya mati, apa bidin ada masalah ke kalau saya hidup? Tak ada masalah apa. Dia nak bunuh kita nak buat apa? Dia nak kalau bunuh orang macam Osama bin Laden. Dia kalau nak Osama bin Laden tu pun masa George Bush ya. Masa Obama dia dah tak mau bincang dah Osama bin Laden. Dia pasti buat keluar gambar kena bunuh pakai poster yang sama ya. Tu pun bohong. Astaghfirullahalazim. La haula wala quwata illa billah. Jadi apa dia? Yang tu kaedah satu lagi. Dia dominos effect lah. Dia macam tadi. La darar wala dirar. Jangan buat benda mudarat. Jangan memudaratkan orang lain. Itu satu lagi kaedah. Itu adalah kitab hadis 40. Hadis 40 Imam Nawawi ada kaedah itu. La darar wala dirar. Cuma saya nak bagi tahu sebelum yang tu. Sebelum kaedah tu. Hak kaedah makan dulu baru semayang tu kena tahu dulu. Mana mai kaedah makan dulu baru semayang. Sebab apa? Perut sakit. Takut mudarat. Lapar. Takut semayang tak khusyuk. Makan dulu baru semayang. Sebab makan tu sat je. So kalau yang tu kita boleh terima, pasal apa benda yang lagi besar memudaratkan dan sebagainya kita tak boleh nak terima. Boleh faham tak abang? Jadi kita nak bagi semua orang faham benda tu dulu. Barulah kita mai kepada semayang ni wajib rapat soft apa semua. Oi, jangan macam tu. Tambah pula yang jenis duk bagi tahu kata, ni tengok ni banjir-banjir ni semua berlaku sebab kita semayang tak rapat soft. La haula wala quwata illa billah. Balak hanya turun bila berlaku maksiat yang besar. Adapun rapatkan soft itu hanya sunnah dalam semayang. Jangan kita letak benda pada benda yang tak betul. Allah Ta'ala marah kita. Betul Tuan Pengurusi? Jangan. Kita nak tunjuk macam kita ada agama. Sebaliknya kita jauh tersasar daripada kebenaran agama. Jadi saya nak ajak semua orang, jom kita pegang dengan agama yang betul. Sebab tu, akhir zaman, abang nanti balik. Cuba buka hadis 40 akhir zaman. Hadis nombor 1 sekali yang di-highlightkan oleh Syekh Fahmi Zamzam. Apa dia? Hadis yang datang daripada Sayyidina Abi Najih Sariyah bin Irbad radhiyallahu anhu wa ardah. Sayyidina Sariyah bin Irbad radhiyallahu anhu wa ardah. Dia kata apa? Nabi kata apa? Sahabat kata, ya Rasulullah, kami dengar Nabi khutbah ni macam nak bye-bye kami dah. Bagilah kami peringatan. Nabi kata, peringatan aku, kamu bertakwalah kepada Allah dalam semua perkara dan adakan dalam diri kamu as-sam'u wa ta'ah. Kena ada sama' dengar dan juga taat walaupun kamu dipimpin oleh seorang hamba, kerana benda itulah akan lebih menjaga agama. Bukan kita kata pemimpin tu dia jahat kita nak ikut, tak. Tapi kalau kita sama' dengan taat, dia lebih senang kepada kita untuk beribadah. Nabi dah ajak kita untuk akhir zaman. Maka peganglah dengan ajaran Nabi daripada andaian kita sendiri. Wallahu a'lamu bis-shawab. Yang tu dia dah jadi banyak, panjang.
Cuma Islam menjaga 5 perkara dalam fiqh aulawiyat, iaitu agama, nyawa, akal, harta, keturunan. 5 perkara ni fiqh aulawiyat nak jaga. Jadi kalau agama ni takut nanti orang kata tu agama, pasal apa tak jaga nak semayang apa semua. Nanti dia nak bincang pula apa beza agama dengan nyawa tu tadi. Jadi kita tak usah masuk yang tu lagi, takut keliru. Memadai dengan antara makan dengan semayang mana dulu? Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi turun tadi, Nabi semayang dengan malaikat Jibril, betul ya? Jemaah lah dah tu noh. Gelak apa nak bang? Dah dapat jawapan dah, betul? Selesai. Contoh. Tapi saya tak jawab lagu tu, abang, saya tak jawab macam tu. Saya tak mau jawab macam tu. Cuma macam saya kata tadi, raikan akal kita. Boleh dapat? Sebab tuan-tuan orang cerdik. Orang Malaysia orang cerdik. So, rai akal kita. So, tadi kita dah dapat dah. Nabi turun-turun, Nabi dah berjemaah dengan Jibril. Confirm lah semayang berjemaah. Cuma perintah semayang berjemaah ini, dalam hadis Nabi habaq dekat semua orang. Nabi kata apa? Kalau kamu keluar kamu keluar bermusafir, 3 orang, lantik seorang jadi ketua. Jadi daripada situ nampak kepentingan berjemaah. Lepas tu hadis yang lain pula, Nabi kata siapa semayang seorang dapat 1 pahala, siapa semayang berjemaah dapat 27 pahala. Itu semua hadis-hadis yang mai selepas itu, selepas kefarduan sembahyang. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam buku dia yang menceritakan tentang zakat dan juga fiqh kontemporari, Dr. Yusuf Qardawi ditanya orang soalan macam ni, tahu abang? Sama soalan macam ni. Maknanya boleh tak saya tak melalui jabatan-jabatan agama ni, saya nak bayar sendiri? Dr. Yusuf Qardawi jawab macam ni. Dengar jawapan saya. Dr. Yusuf Qardawi kata, kita remote control di tangan kita. Abang tengok saya. Remote control di tangan kita. Kita nak pilih channel di televisyen. Channel azan dengan channel hiburan. Kita cenderung untuk tekan channel hiburan daripada channel azan. Kalau itu pun kita tak boleh pilih yang mana yang benar, macam mana kita tahu kita pilih orang yang benar untuk menerima zakat tu lebih layak daripada orang lain? Faham? Kita nak pilih channel pun, tangan ni tak cenderung nak pilih kepada channel agama. Tak cenderung nak pilih kepada benda yang betul. Macam mana kita boleh pastikan asnaf yang kita bagi tu betul-betul dia layak menerima zakat yang kita bagi? Fidyah yang kita bagi. Jadi sebab itu selayaknya bagi kepada jabatan agama, kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, iaitu pihak yang berwajib. Bagi kepada pihak masjid dan sebagainya, itu lebih benar. Wallahu a'lam. Tak apa, saya tak mau terus dah, boleh baca soalannya. Subhanallah, ini soalan yang terakhir. Malam nisfu Sya'ban adalah satu malam yang luar biasa. Suatu hari Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, yang ini ada dalam kitab Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullah ta'ala, seorang tenaga pengajar di Masjidil Haram, seorang yang alim, seorang yang banyak anak muridnya yang alim-alim di negara kita, seorang yang dihormati, seorang yang banyak karamahnya, seorang yang luar biasa di bumi Mekah ni. Orang takut dengan nama Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki, macam Mufti Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullahu taala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihim fi daraini amin.
Syekh Ahmad Zaini Dahlan ni semua striker-striker yang orang takut lah abang jadi mereka semua ni karang dalam kitab mereka, terutamanya Syekh Muhammad Ibn Al-Alawi Al-Maliki, dia mengarang satu kitab khusus untuk malam nisfu Sya'ban. Ada beberapa orang mufti yang lain semuanya mengarang dalam kitab mereka berkaitan dengan nisfu Sya'ban. Antara hadisnya ialah macam ni. Suatu malam Nabi tidur di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, kerana itu giliran Siti Aisyah. Tengah Nabi tidur di rumah Siti Aisyah pada jam pagi pukul 1, 2, 3 pagi begitu. Siti Aisyah duduk raba-raba sebelah katil Siti Aisyah tu, tempat tidur Siti Aisyah tu. Tengok-tengok Nabi tak ada. Siti Aisyah bangun cari Nabi. Bila Siti Aisyah bangun cari Nabi, Siti Aisyah ikut bau Nabi itu sampai ke perkuburan Baqi'. Jadi Siti Aisyah nampak Nabi berada di perkuburan Baqi', sedang memandang perkuburan Baqi' dan berdoa. Nabi dengar tapak kaki Siti Aisyah mai daripada belakang. Nabi kata dekat Aisyah, "Wahai Aisyah, kamu takut aku pergi tidur rumah isteri lain ke?" Nabi kata macam tu. Sebab Nabi tahu orang perempuan biasa dia ada curiga dengan suami dia. Standard ya. Kalau Siti Aisyah pun boleh rasa curiga dengan Nabi Muhammad, setakat kita bini cek handphone tu standard lah. Biasa nak buat macam mana? Suami Rasulullah takkanlah Nabi nak buat jahat, nak curang. Itu pun ada curiga. Apatah lagi orang macam kita. Okey, boleh faham So Nabi kata, "Wahai Siti Aisyah, kamu takut aku pergi rumah isteri lain kan?" Nabi tanya macam tu. Lepas tu Nabi panggil Siti Aisyah mai sini. Nabi kata, "Siti Aisyah mai sini. Malam ni Allah memindahkan nama orang yang dalam neraka kepada syurga, kepada ahli syurga. Saya doa tuan-tuan dan saya, semoga Allah pindahkan nama kita masuk dalam kalangan ahli syurga. Amin ya rabbal alamin." Dan berjiran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So Nabi kata malam ni Allah pindahkan nama-nama orang yang dalam senarai nama ahli neraka pindah ke dalam senarai nama ahli syurga, dan Allah memberikan pengampunan seluas-luasnya. Jadi Nabi berdoa kepada orang Baqi'. Jadi ulama tanya, bila malam itu? Malam tu bila? Maka kata ulama, malam itu adalah malam nisfu Sya'ban. Sebab tu di negara kita nisfu Sya'ban ni kita buat event. Kita baca Yasin 3 kali. Kita kalau tak mampu Yasin 3 kali pun sekali. Kita buat tazkirah. Kita nak biar supaya buku amalan kita itu dipindahkan, kita masuk dalam ahli syurga tu. Terus kita mulakan dengan kebaikan dan ibadah. Wallahu a'lam. Itulah besarnya malam nisfu Sya'ban. Tepat pada 17 hari bulan. Saya dah kira. Saya ada event. Office saya kami buat wajib baca Yasin 3 kali. Saya punya pejabat. Okey, last. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada sahaja di kalangan para sahabat yang masuk Islam betul-betul sebelum Rasulullah wafat. Tetapi mereka tidak menjadikan alasan itu untuk mereka tidak menjadi kekasih Allah, ataupun mereka menerima itu sebagai terus daripada kekasih Allah, tak habis baca Quran. Baca Quran adalah satu kewajipan. Kata Imam Ibrahim Al-Khawas, diambil kata-kata Imam Ibrahim Al-Khawas itu menjadi lagu oleh saudara Opik, menjadi tajuknya Obat Hati. Maka kata Imam Ibrahim Al-Khawas rahimahullah, katanya, obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. So ubat hati nombor 1 adalah baca Quran dan makna. Orang Islam tak pandai baca Quran tak boleh. Mesti kena belajar sampai mati untuk pandai baca Al-Quran. Yang kedua, solat malam dirikanlah. Macam mana nak solat malam kalau tak pandai baca Quran? Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Duduk majlis orang soleh, confirm majlis tu baca Quran. Kita saja berapa ayat Quran kita baca tadi, betul tak betul? Yang keempat, perbanyakkan berpuasa. Puasa ni bulan yang diturunkan Quran, kena baca Quran. Yang kelima, zikir malam berpanjanglah. Zikir yang paling afdal kata ulama adalah membaca Al-Quran. Apa nampak tak jawapannya? Jadi kalau tak pandai baca Quran, boleh jadi dia tetap akan jadi kekasih Allah,
Tetapi itu tak boleh bagi jadi alasan untuk tak belajar baca Quran. Dia tak mau macam, Ustaz, kalau kita tak pandai baca Quran, kita jadi kekasih Allah tak? Jadi, tak apa kalau macam tu saya tak baca Quran, tak apa. Hai, tak boleh. Tak boleh lagu tu, tak boleh. Ustaz, kalau tak pandai baca Quran, kita jadi kekasih Allah tak? Ya, boleh jadi. Tapi kita kena berusaha untuk terus baca Quran. Sebab kekasih Allah itu kerja Allah. Membaca Quran itu kerja kita. Boleh dapat? Wallahu a'lamu bis-shawab. Tambah pula kata arwah Datuk Harundin, akhir zaman ni tak ada alasan untuk tak pandai baca Quran. Sebab apa? Sebab banyak sumber untuk mendidik baca Quran. Dulu Quran mai besar, lah ni Quran dah mai kecil. Dulu Quran besar ni, sekarang dah boleh masuk dalam poket. Dulu baca Quran kita kena baca, lah ni ambil pen letak kat Quran, pen tolong baca. Lah ni kita ada MP3 untuk dengar Quran. Kita ada kereta yang boleh pasang USB, boleh pasang Bluetooth, boleh dengar Quran 24 jam. Lah ni orang dah ada LCD dalam kereta untuk Android, pasang YouTube, dengar Quran hari-hari. Semua tu tidak menjadi alasan untuk kita tak pandai baca Quran. Kita kena pandai baca Quran. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya. Maafkan saya. Ya, maafkan kami berdua. Kami kerdil sahaja. Maafkan kami. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. InsyaAllah. Sama. Sama. Ampun maaf juga kat semua.